wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang masih Allah limpahkan ke atas kita, dan sebesar-besar nikmat tuan-tuan, nikmat Islam dan nikmat keimanan. Dan nikmat ini sebenarnya nikmat yang besar. Apatah lagi di awal pagi berkat kita bangkit di awal pagi dengan penuh rahmat, barakah, kita teruskan usaha-usaha ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap moga-moga dengan nikmat ini kita akan beroleh kemenangan yang abadi. Dan kita nak mencerna hidup ini berasal akhlak yang baik, akhlak beragama, akhlak yang Allah redha kepada kita. Justru akhlak yang baik adalah merupakan neraca dalam hidup, dan kita akan bincang insya-Allah pagi ini dengan satu perbincangan yang akan berkait dengan soal pribadi kita, hidup kita dalam menjana akhlak yang baik, akhlak yang diradai oleh Allah dalam cuaca pagi yang cukup menang. InsyaAllah kita akan bertemu dalam tajuk yang cukup cantik ini di awal pagi yang berkat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, tetamu-tetamu Allah di depan kaca TV pada pagi yang berkat ini. Sebenarnya kita bila mana berbicara tentang soal kehidupan ini, yang menjadi perkara yang paling utama dalam kehidupan kita, terutama dalam kita mendasar hidup ini berasaskan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya salah satu di antara perkara yang paling penting, yang paling utama ialah bagaimana akhlak yang perlu kita janakan. Akhlak bagaimana kita harus jadi dasar dalam kehidupan beragama kita. Kerana soal akhlak, tuan-tuan, soal yang amat besar dalam kehidupan kita. Ia teras dalam kehidupan kita. Di samping dua teras yang lain. Syariah, syariat teras dalam kehidupan. Al-aqidah teras dalam kehidupan. Kedua-dua ini, baik syariat ataupun akhidah, tak akan sempurna kalau tak dijana beratas akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang jitu. Imam Ghazali berpendapat bahawa akhlak adalah tiang kehidupan. Runtuh tiang, runtuh kehidupan. Artinya tuan-tuan, akhlak ini merupakan dasar yang paling penting. Bahkan itulah sebabnya. Maka di antara sebab Nabi lahir ke alam bumi, Nabi diutuskan Allah sebagai Rasul di kata muka bumi ialah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya di antara tujuan aku diutuskan Allah ke alam bumi ini ialah untuk menyempurnakan, liutammima, untuk memperlengkapkan. At-tatmim ini tuan-tuan untuk melengkapkan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak bukan tidak ada, di kalangan masyarakat sudah ada akhlak yang berbaik, yang dinamakan akhlak pekerti yang baik, akhlak yang baik, sudah ada, tetapi belum sempurna. Sebab itulah akhlak ini mesti dengan agama, dengan Islam. Sebab itulah maka Islam datang tujuan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Justru apabila kita bercakap tentang soal menjaga akhlak, menjana akhlak ini, ada satu perkara yang penting, ialah apa dia kata akhlak dalam kehidupan beragama. Kalau secara rumusannya, saya dapat buat rumusan yang mudah. Akhlak itu gagasan, perwatakan yang tercerna dalam kehidupan seorang itu, yang tercerna dalam hidup seorang. Itulah akhlak. Dan akhlak ini tuan-tuan terbagi dua. Akhlak yang zahir, akhlak yang batin. Akhlak yang zahir, akhlak yang kita nampak. Ni macam muka, mimik muka, percakapan, tindak tanduk, sikap. Itu akhlak zahir. Yang batin ialah dalaman kita. Keimanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketundukan kita, akidah kita. Itu akhlak sebenarnya. Akhlak yang batin, yang dalaman. Setakat mana keyakinan kita dengan agama. Itu akhlak. Setakat mana kepatuhan kita agama. Itu akhlak. Setakat mana kita beramal kepada Allah dan ikhlas pada itu akhlak. Tapi yang biasa kita lihat ialah akhlak yang zahir. Sikap, perwatakan, luaran. Orang nampak saat kita marah, saat kita kita senyum, saat kita beri bantuan, orang nampak. Tapi apapun keadaannya, akhlak adalah neraca yang paling besar. Sehinggalah ke peringkat Allah memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau, wahai Muhammad, berada dalam akhlak yang paling ampuh, yang paling hebat, yang paling benar, yang paling jitu. Sebab itulah kita dalam hidup ini, mau tidak mahu tuan-tuan, adalah merealisasikan tuntutan akhlak dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nak melaksanakan akhlak ini? Pertama sekali dengan kita merasai bahawa
kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang jelas dalam kehidupan ini. So Allah melihat kita siang, malam, pagi, petang, baik dan buruk. Allah Maha mengetahui. Allah Maha Esa dalam pengetahuannya. Suatu lah Allah sebut dalam ayat surah Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang terang, apa yang tersembunyi dalam kehidupan kamu. Artinya segala tingkah laku kita Allah Maha mengetahui, baik ataupun buruk. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan realisasikan akhlak yang baik. Dia akan hidup dalam suasana beragama, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din husnul khuluqi. Agama itu ialah kita berlaku dengan akhlak-akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya ialah, yang pertama sekali ialah kita mesti ingat Allah itu Maha melihat kita. Sebab kadang-kadang apa yang berlaku dalam hidup ini ialah bila mana kita lalai dan alpa, dan kita ingat betapa Allah itu Maha mengetahui tentang kita, timbullah akhlak-akhlak yang tidak baik, akhlak yang bersifat mazmumah, akhlak yang tercela, akhlak yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kita tidak melihat bahawa Allah melihat kita. Dan alhamdulillah saya mengambil pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Mawardi yang berkata bahawa sebaik-baik manusia ialah mereka yang sentiasa berprasangka dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah maka dalam hadis yang sahih, ya tuan-tuan, daripada Imam Tirmizi, Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang bermaksud di antara seelok-elok perangai, adab, watak seorang mukmin ialah dia meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat kepada kehidupannya. Jadi kita nak cernakan balik. Satulah maka dalam hidup ini ada kadang-kadang ujian itu datang menyebabkan kita hilang moral, kita hilang akhlak. Sebab apa? Sebab kita hilang agama dalam hidup. Tapi kalau kita ada agama, akhlak yang baik menjadi kekuatan kita, dan kita berusaha ke arah untuk menjana, membina, menghayati akhlak-akhlak dalam kehidupan ini dengan akhlak-akhlak yang baik. Dalam konteks yang mudahnya, kita membina hidup berlandaskan hukum hakam agama, perwatakannya, pemakaiannya, percakapannya, muamalahnya, interaksinya, komunikasinya, pergaulan dan seumpamanya. Kan ialah di antara pencernaan yang akan menjamin akhlak kita sempurna daripada semua aspek. Sebab akhlak ini bukan hanya luaran, tapi dalaman sekali. Sebab kita terjemahkan. Sebab ada orang berkata bahawa akhlak dalaman. Tak betul. Akhlak itu luaran, kerana yang luar itu akan menterjemahkan apa yang ada dalam hati kita. Sebagai contoh yang mudah, seorang suka menipu, berbohong, berdusta, maka itu menandakan hatinya kotor dan keji. Tapi seorang yang berakhlak-akhlak baik, senyum dengan senyuman yang manis, menolong bantu orang lain dengan amal baik, itu menaikkan kejenuhan hati kepada Allah SWT. Satu kesimpulan dalam konteks ini ialah akhlak ialah suatu gagasan yang akan membina peradaban kita. Dan bila akhlak kita terbina, iman kita terbina, agama terbangun. Tetapi kalau akhlak dah runtuh, iman kita binasa dan iman kita akan hancur di pertengahan jalan. Sebab itulah tuan-tuan, kekuatan kita ialah bina akhlak dengan cara yang paling baik, cara yang paling ampuh, dan akhirnya kita akan dapat melayari bahtera hidup dalam keadaan kita diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam peringkat yang pertama ini saya sebut bahawa akhlak adalah cerna pencernaan yang paling utama dalam hidup ini. Dan kita kalau hidup dalam keadaan kita berakhlak yang baik, kita akan mendapat hidayah Allah berpanjangan. Bagaimana bina akhlak yang baik, kita akan bercakap dalam segmen kita nanti. Jangan ke mana-mana, kita kembali seketika nanti. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan kita di awal pagi ini, tuan-tuan, perbincangan cukup indah sebenarnya, sebab kita bercakap tentang soal membina peradaban kita. Akhlak mulia, akhlak yang akan menjamin keselamatan dan keamanan dalam konteks kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak membina akhlak mulia dalam kehidupan ini? Pertama sekali, tuan-tuan, ingatlah bahawa di antara risalah yang paling utama dalam hidup ini ialah menjana kehidupan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatulah kalau kita imbau terhadap apa yang disampaikan Nabi, memang ada benarnya. Nabi bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada.
Ini menunjukkan bahawa ciri orang yang bertakwa adalah ciri yang melambangkan dia ada akhlak dalam hidup. Kerana orang bertakwa ialah orang yang sentiasa mencari kebaikan, menolak kemungkaran. Mencari pahala, menolak dosa. Mencari kebaikan, menolak perkara tidak baik. Jadi orang bertakwa ni tuan, adalah orang berakhlak. Sebab itulah orang berakhlak adalah orang akan berjaya dalam semua aspek kehidupannya. Sehingga satu peringkat Nabi ditanya oleh Nabi SAW. Orang tanya Nabi SAW, Ya Rasulullah, mad-din? Ya, apakah agama itu? Jawab Nabi SAW. Faqal, Ar-Rasul SAW, husnul khuluqi, iaitu akhlak yang baik. Allahu Akbar. Ya, saya kadang-kadang cuba nak melihat dalam kacamata yang lebih luas lah. Ya. Sebab kadang-kadang bila mana kita bercakap tentang akhlak ini, kita hanya bercakap dalam nada yang sempit. Tapi pada hakikat akhlak dalam nada yang cukup luas, tuan-tuan sekalian. So, cuba kita tengok balik terhadap diri kita masing-masing. Apakah kita sebenarnya berada luar lingkup akhlak yang baik dalam percakapan, dalam pertuturan, dalam peradaban, dalam pergaulan, dalam komunikasi kita. Tak kira dengan rumah tangga, dengan rakan taulan, sahabat handai, jiran tetangga, dengan siapa saja, bahkan keluarga kita sendiri. Kadang-kadang kita baik di luar, kita buruk di dalam. Kadang-kadang kita dengan anak-anak, Masya Allah, akhlaknya mulia, tapi dengan masyarakat luar sana, akhlak kita keji dan buruk. Ataupun kadang-kadang dengan orang ramai kita baik, tapi dalam rumah tangga kita cukup jahat akhlak kita, rosak akhlak kita. Ini menunjukkan kelemahan kita. Sebab itulah ad-din, agama itu adalah akhlak. Sebab orang yang beragama, dia akan berakhlak. Orang tak beragama, dia hilang akhlak. Ini pesan Nabi SAW kepada kita. Sebab itu kepada saya melihat, akhlak itu merupakan timbangan neraca kepada kita. Sehingga satu peringkat, Nabi ingatkan kita. Sampai di saat kita berada di padang mahsyar nanti. Apa kata Nabi SAW? Athqalu ma yudha'u fil mizan yawmal qiyamati taqwallahi wa husnul khuluqi. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Antara kata Nabi, seberat-berat timbangan yang akan diletak dalam neraca akhirat nanti, tuan-tuan, ialah dua perkara. Taqwa dan akhlak yang baik. Saya sebutkan tadi, orang bertakwa, akhlak baik insyaAllah. Orang berakhlak, dia ada takwa. Dan orang tak bertakwa, akhlak tidak ada. Dan orang tak berakhlak, dia tak takwa. Jadi sebab itulah maka, seberat-berat timbangan nantinya ialah dua perkara. Satu, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Menyoroti apa yang dipandu oleh para alim ulama kita, umpamanya pandang Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Satu kitab yang penting, bimbingan orang mukmin, ada satu kitab yang dinamakan sebagai Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali berkata bahawa akhlak mesti diberi jalan pandu, mesti ditunjuki jalannya. Sebab akhlak tak datang secara tiba-tiba. Akhlak dia mesti diusahakan. Orang nak jadi baik, dia tak datang tiba-tiba nak jadi baik, tuan-tuan. Nak bercakap benar, dia mesti dipandu kehidupannya dengan agama. Sebab itulah kita dalam hidup ini, kalau tak kita pandu agama, tak jadi baik kita. Seorang tidak akan jadi pembenar dalam cakapannya, tak akan jadi seorang baik dalam akhlak kalau dia tak dipandu oleh agama. Tak mungkin seorang perompak jadi baik kalau dia tidak kembali pada agama. Dan tak mungkin seorang pendusta akan jadi baik kalau dia tak dipandu agama. Sebab itulah maka akhlak mesti dipandu. Dan panduan itu balik kepada soal keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Imam Ghazali, akhlak dengan agama satu benda yang tak dapat dipisahkan sama sekali. Agama adalah akhlak, akhlak adalah agama. Ini perkara pertama. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa pandangan salafun as-salih menyatakan bahawa akhlak ini merupakan satu nikmat. Nikmat yang Allah anugerah kepada siapa yang dikehendaki. Satu orang yang boleh berubah daripada dosa kepada baik. Katakan sebagai contoh, seorang itu pernah berdosa kepada Allah. Wala'iyadzubillah, tapi pernah berdosa. Dengan kemungkarannya, dengan kekufuran, boleh jadi dia berdosa kepada Tuhan. Tapi tiba-tiba setelah dia kembali kepada Allah, dia beristighfar, dia bertaubat, dia merintih, dia berdoa. Orang ini bernikmat akhlak yang baik. Sebab apa? Dia berupaya untuk membina jati diri yang baru, kehidupan yang baru. Dan ini bukan satu benda kecil. Satu, bila mana kita diberi Allah satu nikmat untuk kembali akhlak yang baik, kita kena bersyukur kepada Allah SWT. Di atas apa yang dianugerahkan itu menyebabkan kita kembali ke landasan hidup yang sebenar. Sebab akhlak ini tuan landasan. Seolah-olah satu rel yang kita terajui, kita lalui, yang akhirnya akan menyebabkan kita sampai ke destinasi kita yang kita nak capai. Sebab itulah Nabi SAW ingatkan kita supaya kita memberatkan timbangan akhlak dengan akhlak yang baik, supaya akhirnya
kita berada dalam keadaan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak bina akhlak yang baik juga tuan-tuan? Di antara amalan kita ialah dengan kita merintih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana usaha kita tidak akan sampai ke tahap yang paling maksimum kita kena merintih kepada Allah. Allah jualah akan mengurniakan kekuatan kepada kita. Untuk perbincangan lanjut, kita akan simpulkan nanti bagaimana caranya kita nak modernisasi hidup dengan akhlak yang baik. Ada langkah-langkah wajib kita ambil, kita peduli, dan insyaAllah kita akan bertemu seketika nanti. Kita kembali insyaAllah. Kita dalam kehidupan ini tuan-tuan, kita pernah diperingatkan Nabi SAW. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Hassinu akhlaqakum." Yang bermaksud, perelokkanlah akhlak-akhlak kamu. Ini suatu peringatan dalam bentuk motivasi kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana rangsangan Nabi ini, rangsangan yang cukup abadi. Kan Nabi merupakan contoh yang paling ulung dalam hidup ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad berada dalam satu akhlak yang cukup hebat. Dan Aisyah pernah berkata, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi kita memang dalam hidup ini kalau bercakap akhlak ini tidak siapa yang tak tahu. Semua orang tahu. Sebut akhlak yang baik, bercakap benar, tak berdusta, membantu orang, melayani orang lain, bantu jiran dan sebagainya. Semua orang tahu. Tetapi pada hakikat, bagaimana kita nak menjaga akhlak yang baik ini? Ini persoalan kita sebenarnya tuan-tuan. Ini cabaran kita. Terutama dalam situasi kadang-kadang kita hilang pertimbangan, kita hilang kekuatan yang boleh menyebabkan kita gugur hidup kita sebagai seorang mukmin yang sebenar. Yang kadang-kadang saya bimbang menimbulkan perselisihan, menimbulkan pertelingkahan, menimbulkan perbalahan sama kita dengan jiran, dengan rakan taulan kerana akhlak. Kadang-kadang si A dendam dengki yang tak sudah-sudah, B akan memarahinya sampai bertikam lidah. Akhirnya berpisah. Hubungan tidak lagi baik, terputus hubungan ar-rahimnya. Bayangkan, bahananya besar. Sebab itulah bagaimana kita jana. Yang pertama kepada kita ialah, kita kena ingat bahawa akhlak ialah perhiasan kita. Akhlak perhiasan kita. Memetik bicara yang pernah diungkapkan Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang berkata bahawa akhlak merupakan perhiasan yang akan menghiaskan kehidupan moral agama kita. Merupakan zina. Zina itu perhiasan tuan. Dia akan mencerahkan, akan menerangkan. Sebab itulah satu ketika Nabi SAW datang kepada suatu majlis bersama sahabat ramai. Maka Nabi ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini tidak ada manusia yang paling cantik akhlak dan sifat perilakunya. Sesaat Nabi masuk, dia terus melupa Nabi, dia terus peluk Nabi SAW. Dia cium muka Nabi sampai ke tumit Nabi SAW. Begitulah, sonok dengan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Fawallahi inna akhlaqaka nurun. Sesungguhnya, akhlak engkau adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan tuan-tuan ya, sebab itulah saya melihat hadis ini sebagai satu rangsangan kepada kita. Bahawa, apa yang seperti awal tadilah, bahawa akhlak kita kena usaha ke arahnya. Sebab akhlak tak datang secara tiba-tiba. Tak mungkin seorang boleh berubah tanpa dia berusaha ke arah perubahan itu. Tak mungkin. Bila kita ada usaha dan kita nak berubah hidup kita, insya-Allah Allah beri kekuatan kepada kita. Dan kita akan menjana hidup kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Itu perkara pertama. Yang keduanya ialah, dalam kerangka yang sama, bagaimana kita nak jaga akhlak supaya akhlak kita benar-benar berada dalam keadaan yang baik. Ingatlah bahawa akhlak bukan semata-mata sebagai perhiasan, tapi akhlak merupakan lambang kepada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sabdakan tadi, bahawa agama itulah akhlak yang baik. Jadi melambang. Bagaimana kita nak melambang hidup kita seorang mukmin kalau kita tidak ada akhlak yang baik? Sebab itulah dalam hal ini, lambang hidup saya sebagai seorang mukmin akhlak saya. Lambang hidup tuan-tuan seorang mukmin adalah akhlak tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Agama adalah lambang kita. Sebab itulah, dalam kerangka itulah, mungkin di antara persoalan harus kita tonjolkan ialah bagaimana kita nak menghayati persepsi agama dalam hidup ini. Saya mengambil satu pandangan yang pernah diungkapkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah,
yang pernah berkata bahawa di antara kekuatan lambang itulah bila mana kita menentukan amal-amal yang saleh bertapak dalam hati kita. An yuthbital amal salih, dengan kita meneguhkan amal-amal yang saleh. Kerana amal yang saleh, tuan-tuan, dia akan menjadikan amal kita itu semakin baik dan akhirnya akan memberi lambangan akhlak yang baik dalam kehidupan. Sebagai contoh kita ambil, sebagai contoh, kalau kita ada kerajinan dalam kita melaksanakan amal-amal kebajikan, arti dalam amal yang sunat kita rajin, amal yang wajib kita rajin, itu merupakan kekuatan kepada kita yang akan melambangkan kita ada agama, ada etika dalam hidup ini. Sebab ada orang kata akhlak itu etika, boleh kita terima lah ya, walaupun mungkin ada sedikit perbezaan, tapi etika hidup ini bila mana kita ada lambang agama dalam hidup, seronok dengan amal yang saleh. Amal yang saleh kita seronok, amal sunat kita seronok. Ini kekuatan kita. Dan sebab itulah kata Ibn Qayyim, inilah hakikatnya di sebalik kita melambangkan hidup kita soal lambang agama. Itu satu. Perkara yang lainnya ialah, dalam hal ini juga, mengikut pandangan-pandangan yang mu'tabar daripada kalangan ulama kita salafun salah, yang berkata bahawa bila mana kita mampu dan kita memang dapat membina akhlak yang baik, artinya kita beroleh kerajaan yang abadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana orang berakhlak-akhlak yang baik, dia akan membina hidupnya berasas kepada ajaran agama. Dia tidak akan melanggari perintah agama, tak akan melanggari ajaran Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan melayari hidupnya berasas kepada perintah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta, dan dalam kamu beristiqamah sebagai Allah perintah kepada kamu. Dari kesimpulan, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, akhlak adalah suatu nikmat yang besar dalam hidup ini. Dia ada dasar dalam hidup, dan akhlak mulia adalah kekuatan nadi jantung bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah tidak akan mantap tanpa akhlak yang benar. Syariat tidak akan mantap tanpa akidah yang benar. Dan syariat yang kuat tidak akan mantap tanpa akhlak yang jitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gabungan ketiga-tiga ini perlu diperkasakan dalam maksud akhlak dijaga, akidah disemai benih, dan syariat dipelihara dengan baik. Maka dengan itu, insya-Allah hidup kita akan terus dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Runtuh agama kan akhlak kita runtuh. Runtuh keimanan kan akhlak kita runtuh. Tapi ingat, terbina agama kan akhlak kita terbangun. Dan hebatnya kita sebagai manusia kerana akhlak kita akhlak yang dijana dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, Nabi minta kepada kita supaya beristiqamah. Beristiqamah dengan semua amal kebajikan. Itulah neraca kita si Allah Subhanahu wa taala. Maka moga-moga Allah sentiasa memandu kita kepada akhlak yang baik dan menjadi insan yang mulia si Allah Subhanahu wa taala. Jangan rosakkan akhlak kita. Sekian saja untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.